صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, kalau ada di bawah tu lah. Ada, alhamdulillah. Dan seterusnya tidak ketinggalan tuan ketua kampung dan tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Sama-sama kita membahas, bincang, soal jawab dalam ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perbincangan kita akan membuahkan hasil yang baik dan kita akan dapat faham, lebih-lebih lagi dapat mengamalkan apa-apa saja yang kita baca nanti. Kerana Quran ini merupakan perlembagaan hidup kita. Apa saja yang terkandung, yang terdapat dalam ajaran Islam ada dalam Al-Quran. Dia ini adalah kesempurnaan kehidupan manusia. Hendak hidup dengan cara sempurna, kena ikut Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi pula membicarakan tentang Al-Quran, memberi penerangan tentang perkara-perkara yang kita samar-samar yang ada dalam Al-Quran. Dan ulama-ulama pula telah mengambil masa yang panjang untuk membahaskan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ada 3 sumber, iaitu pertama dari Allah, kedua penerangannya daripada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga daripada para ulama yang menerangkan hadis-hadis Nabi itu yang beratus-ratus ribu banyak. Mudah-mudahan kita faham apa yang terkandung dalam ajaran Islam, dan yang lebih penting dapat kita amalkan dalam hidup kita. Kerana kalau lain daripada Islam, Tuhan tak terima. Ya, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah dalam Quran, ya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang sangat rugi, ya. Baik, malam ni kita baca ayat yang ke berapa? Yang ke 75. Baik, ayat yang ke 75. 62 banyak lagi. 75, 68, 70, 71, 75. Nanti kejap, sikit lagi. 72, 73, 74, 75. Baik. Ada tanda pun, tapi lipat je tandanya, kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya, mula-mula kita baca dulu ikut tajwid ni, ya. Afatatma'un, satu ta satu ta, jangan afatat, tak boleh. Afatat, ta jumpa dengan ta, ya. Afatat, ada qalqalah situ. Afatatma'una ay, ada dengung, ay yu'minu lakum wa qad ka, wa qad satu qaf satu kaf, wa qad ka dengan wakat ka, tak betul. Wa qad kana fariqum minhum,
Wa qad kana fariqum, itu tebal, qum minhum. Wa qad kana fariqum, dengung ya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Berhenti dah panjang Allah itu ya. Kalam Allah. Mat arif disukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Summa yuharrifuna. Summa. Sum tu dengung. Summa yuharrifunahu min ba'dima. Min ba'dima. Jangan min ba'dima aja. Min ba'dima aqaluhu wa hum ya'lamun. Cakap kitanya, cakap Melayunya, adakah kamu masih mengharapkan orang-orang Yahudi supaya percaya kepada kamu? Ya Allah cabar manusia. Kamu berharap ke Yahudi itu, mau ke mereka itu percaya pada kamu? Allah dah sebut ya, tapi bukan di surah ini, dia akan datang Allah sebut lagi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, sebelum kita belum jumpa lagi ayat itu, insya-Allah akan jumpa. Walan tarda ankal yahud, tidak sekali-kali redha orang Yahudi, ya, orang Nasara dan orang Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, dan juga tidak akan redha orang Nasara itu, hatta, sehingga, ya, hatta lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tattabi'a millatahum, kamu ikut millah mereka. Millah tu artinya apa? Cara hidup. Ada guna dengan millah tak? Hari ni heboh millah. Bukan millah ya, millah. Millah tu artinya cara hidup. Dia tak pernah dengar, tak ada baca surah khabar kan? 2-3 hari. Satu ajaran sesat namanya apa? Millah Ibrahim. Ya. Ada untuk gurunya namanya Ibrahim lah tu. Tak baca kan? Kami tak baca ke surah khabar pun. Ya, ditangkap. Dipenjara akan datang. Tapi belum dah tak ada mengaku salah lagi dia. Ditangkap, didakwa di mahkamah syariah, ya. Kumpulan itu namanya Millah Ibrahim pun dia, Millah Ibrahim pun dia. Tengok dalam komputer. Dalam YouTube ada tu Millah Ibrahim ataupun Millah Ibrahim. Dia tu cuba nak mencampur adukkan ajaran Islam, ajaran Yahudi dan juga ajaran Nasrani, nak combine sekali. Nak buat satu kesimpulan, ya. Salah satu di antaranya semayang cara kita ni tak betul katanya. Bukan betul katanya. Dan sebagainya. Itu saja nak untuk pengetahuan ajalah. Jadi Yahudi dan Nasara tu tidak akan redha sehingga kita mengikut cara hidup mereka. Baru dia redha. Ini pun begitu juga. Apatat ma'una ayyuminu lakum. Apakah kamu rasa mereka itu akan beriman? Untuk kepada kamu. Yu'minu lakum, tu beriman dengan kamu. Dengan orang Islam, dengan orang beriman. Wa qad kana fariqum minhum, ya. Sedangkan mereka percaya kepada kamu, sedangkan segolongan mereka mendengar perkataan Allah yang tersurat di dalam Taurat. Mereka dah dapat Taurat, tapi mereka tak juga mau beriman dengan Allah. Taurat tu dari Allah lah, patutnya mereka beriman lah, kerana ada disebut dalam Taurat tu tentang kelahiran Nabi terakhir namanya Muhammad sallallahu. Ya. Ada dalam Taurat tu, tapi mereka dia bertolak bab itu. Dia padam mereka. Tak jumpa sekarang ni. Taurat yang ada sekarang ni tak jumpa lagi. Yang menyatakan bahawa nanti akhir zaman akan ada seorang Nabi dan Rasul yang dipanggil dengan nama Muhammad. Itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Dua-dua tu dipadam. Tak ada lagi. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Sedangkan segolongan mereka mendengar perkataan Allah yang tersurat dalam Taurat, kemudian mereka ubah akan dia setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Bila dia faham, dah tahu, diubahnya supaya pengikut-pengikutnya terpesong dari kebenaran. Sampai sekarang ni lah mereka memesongkan. Di antara yang dipesongnya apa? Dia katanya bukan Yahuza apa? Uzair, anak Tuhan, kata orang Yahudi. Uzair tu anak Tuhan. Sedangkan yang sebenarnya Uzair itu bukan anak Tuhan. Uzair itu adalah seorang Rasul.
seorang nabi, ya. Uzair. Begitu juga orang Nasrani, dia mengatakan apa? Nabi Isa tu adalah anak Tuhan, ya. Sebab disebut di mana-mana dalam Bible kita akan jumpa Jesus son of God. Jesus son of God. Maknanya Jesus tu anak Tuhan. Anak Tuhan tu Tuhan lah. Sebab mereka mengatakan Tuhan tu ada tiga. Innallaha salisu salasun. Innallaha salisu salasa. Salisu salasa. Innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu tiga daripada tiga. Kalau saja-saja yang baca jangan. Ini perkataan orang Yahudi ni. Perkataan orang Nasrani ni, ya. Laqad kafaral ladzina qalu. Berkata orang kafir tu, innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu tiga daripada tiga. Allah tu Allah lah. Kemudian Allah ada bini pula. Siapa namanya? Maryam. Kemudian Allah pula ada anak. Siapa namanya? Isa. Itu kepercayaan orang Nasrani. Jadi semua tu diseleweng oleh orang Nasrani dan orang Yahudi. Dan sehingga pengikut-pengikut akhir zaman ni, sekarang ni mereka tak tahu bahawa kebenaran itu telah diselewengkan. Sedangkan Allah dah sebut dalam Quran. Tapi mereka bukan percaya dengan Quran pun. Ya? Orang kafir tu tak kira. Apa saja kamu ugut ke, kamu pujuk ke, mereka tetap tidak beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim lagi a'anzartahum lagi am lam tunzirhum, ujungnya la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang kafir tu sama aja. Apa aja kamu buat, kamu pujuk ke, kamu ancam ke, kamu buat apa-apa pun, mereka tidak akan beriman. Itu orang kafir yang betul-betul, ya. Bila dia beriman, tak adalah kafir lagi namanya. Itu dia. Sedangkan mereka itu mengetahui. Itu keterangan dia, ya. Kemudian kita masuk ayat satu lagi, 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Ya, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Ya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu, ya, tetapi apabila mereka bertemu sesama mereka, mereka berkata atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum, mengapa kamu ceritakan kepada orang-orang mukmin, ya, kurnia yang dibukakan Allah ke atas kamu. Allah bukakan kurnia ke atas kamu orang Yahudi ni. Macam-macam kurniaan Allah pada mereka. Kenapa kamu kabur pada orang mukmin orang itu? Kemudian dengannya kelak mereka menghujah kamu. Bila dia tahu apa itu, mereka akan menghujah kamu dengan kurniaan-kurniaan itu dan mengalahkan kamu di hadapan Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? Afala ta'qilun, tak adakah kamu berakal? Kata Allah, cabar balik manusia. Ya. Kita tengok keterangannya nanti, ya. Keterangannya dia nanti, uraiannya. Kemudian ayat yang ke-77. Allah berfirman lagi, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka itu tahu bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka nyatakan. Semua Allah tahu. Yang tersembunyi dalam hati kita pun Allah tahu. Yang kita sebut secara terang-terangan pun Allah tahu. Yang kita buat secara terang-terangan pun Allah tahu, ya. Yang tersembunyi dalam hati semua Allah tahu belaka. Ya. Tak usah sorok lah. Kerana Allah, pendengaran Allah tu bukannya setakat yang didengar di telinga aja, yang tak kedengar ke telinga pun Allah dengar juga. Baca bab samak, ya. Pendengaran Allah tu jauh pun Allah dengar, dekat pun Allah dengar, bersuara pun Allah dengar, tak bersuara pun Allah dengar, bisikan hati pun Allah dengar. Ya.
Jadi tak dapat ada sorok pada Allah Subhanahu Taala. Bahawasanya Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan, yang dia tak keluarkan, tapi dalam hati je kata, seronok juga jadi orang kafir lah. Allah tahu. Siap. Seronok juga jadi orang Kristian. Allah tahu. Esok terbongkar semua rahsia oleh Allah Subhanahu Taala. Dan juga apa yang kamu nyatakan, kalau kamu buat terang-terangan, Allah lagi dia tahu ya. Buat terang-terangan. Kemudian ayat yang ke-78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ya, di antara mereka itu ada yang buta huruf. Orang-orang awam ni dia buta huruf, tak tahu baca, tak tahu menulis. Tiada mereka tahu akan isi kitab. Nengok kitab pun tak nak, tu nak baca ya. Mereka tak tahu apa yang terkandung dalam kitab selain perkara bohong-bohong. Yang kabur, yang bohong-bohong, Nabi tahulah. Yang bohong-bohong tidak lain mereka itu hanya dalam meragu-raguan, akan dalam keraguan saja. Illa yazunnun, zon saja ya. Dalam keraguan saja, tidak ada nyata, tidak ada keterangan, tak ada dalil, tak ada bukti. Ini 4 ayat ya. 4 ayat yang Allah gambarkan tentang keadaan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita tengok huraiannya. Ayat 75 yang berbunyi, afatatma'una an yu'minu lakum. Adakah kamu wahai Muhammad dan sahabat-sahabat masih mengharapkan orang-orang Yahudi supaya percaya kepada kamu dengan seruan agama yang kamu sampaikan kepada mereka? Kamu berharap ke mereka itu nak percayakan kamu? Allah tanya Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat. Adakah kamu percaya mereka itu akan mengikut kamu atau pura-pura saja? Sedangkan waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan golongan mereka ada yang mendengar perkataan Allah. Ada yang mendengar perkataan Allah tu dalam Taurat ada sebut itu. Dalam Injil pun ada sebut. Yang tersurat di dalam kitab Taurat. Summa yukharrifunahu min ba'di ma aqalu. Kemudian mereka itu mengubahnya. Dia mengubah isi-isi Taurat tu diubah, isi-isi Injil pun diubah ya. Mereka mengubahnya setelah lebih dahulu memahaminya. Mula-mula mereka faham untuk diri mereka, lepas itu diubahnya. Fakta-fakta yang ada dalam Taurat, fakta-fakta yang ada dalam Injil itu diubah oleh mereka. Sehingga keluarlah fakta-fakta yang palsu. Seperti Uzair itu anak Tuhan, seperti Isa itu anak Tuhan, seperti Tuhan itu ada 3 ya, Trinity itu gubahan mereka lah tu. Mereka faham dulu, lepas itu baru diubahnya ya. Wahum ya'lamun, padahal mereka itu tahu dan sedar, tetapi tetap juga menyalahinya. Maka orang yang seperti ini, masihkah kamu harapkan keimanan mereka? Orang yang ini kamu harap lagi ke bahawa mereka itu akan beriman ya? Kemudian ayat 76 yang berbunyi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka kata kami telah beriman. Kalau mulut Nabi dia mai depan. Kalau berjanji dia mai yang kadap. Kalau belarak dia mai depan sekali. Tahu belarak. Mereka kata kami beriman. Kamu ni orang itu ke? Jadi ini tanda orang munafik ni. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka kata kami beriman. Orang semayang dia semayang, macam kita juga. Orang tahlil dia tahlil lagi kuat tahlilnya, bergoyor naik surau ni. Jadi dia tahlil, tahu? Tahu bergoyor? Tahu bergoyor? Bergoncang. Bergoyor cakap orang Perak, cakap orang Kampung Gajah. Bergoncang surau ni macam nak runtuh awat-awat tu. Terangkat-terangkat punggung tu. Ya. Kira. Kalau berjanji pun gitu juga, menderin-derin suaranya. Tahu menderin-derin suara? Tak tahu nak, ya Allah. Mana dia main ni? Menderin suara tu katanya.
lantang. Nyaring benar suara tu. Wa muhayyan kasyamsi min kamudiun. Itu lebih kurang. Macam orang beriman betul. Dalam ayat lain kan kena kita baca dulu. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna lagi. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ada jumpa tak? Dulu ya. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata kami bersama dengan kamu. Tadi bersama dengan orang beriman tu olok-olok aja. Innama nahnu mustahzi'un, katanya olok-olok aja. Ya. Perkataan olok-olok dengan munafik ni mana? Memang dia olok-olok lah. Munafik ni hipokrit. Jadi kalau kita berlakon olok-olok, adakah kita fikirkan dalam munafik? Sekurang-kurangnya ada ciri-ciri kemunafikan. Walaupun dia belum lagi di apa sebagai munafik yang sebenarnya, tapi dia sudah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Dia bukan munafik hakiki, tetapi ciri-ciri kemunafikan. Kalau kita sambung sikit Ustaz, kalau pelakon-pelakon macam mana? Pelakon serupa lah. Serupa. Kalau berlakon bab syirik, dia jadi syirik. Dia ada 3 perkara. Walaupun berlakon, walaupun olok-olok, walaupun main-main. Kalau syirik, dia jadi syirik. Yang kedua, cerai. Dia melafazkan lafaz cerai dalam dengan isteri dia. Ya. Walaupun berlakon, walaupun main-main. Maka jatuhlah talak. Yang ketiga, membebaskan hamba. Kalau dia main-main je, aku bebaskan kamu. Bebas tu. Ya. Walaupun berlakon. Sebab itu jaga baik-baik. Kata kalau tuan-tuan nak jadi pelakon lah, atau mudah jadi pelakon, tengok skrip tu dulu. Kalau ada skrip tu mengatakan menceraikan isteri apa tak? Ya? Jadi cerai lah tu. Atau skrip tu katakan dia jadi apa? Jadi syirik. Jadi syirik lah tu. Atau skrip tu dia suruh kita pakai padri umpamanya, jadi padri lah tu. Kena ngucap balik lah kalau nak kembali kepada Islam. Walaupun berlakon, dia ada 3 perkara. Walaupun berlakon, dia tetap jatuh. Yang pertama, benda syirik. Yang kedua, menceraikan isteri atau mentalakkan isteri. Yang ketiga, membebaskan hamba. Walaupun berlakon, dia akan tetap berlaku juga. Bila dah berlaku, nak balik, kena mengucap balik 2 kalimah syahadah kalau dah jadi syirik. Hilangkan benda syirik tu, mengucap balik. Takut tak sempat lah ya. Takut tak sempat. Baik. Mana kedainya? Dan ayat 76 tadi ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ba'dhum ila ba'd. Tetapi apabila mereka bertemu sesama mereka, kesal benar mereka dengan ucapan setengah kawan mereka tadi. Mereka kesal dengan ucapan setengah kawan tadi. Kami beriman. Itu kesal tu. Mengapa kamu cakap kamu beriman? Marah benar ya. Sangat kesal mereka. Tetapi apabila mereka bertemu sesama mereka, kesal benar mereka dengan ucapan setengah kawan-kawan mereka tadi. Qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih inda rabbikum afala ta'qilun. Lalu mereka berkata, mengapakah kamu ceritakan kepada orang-orang mukmin tadi tentang kurniaan Allah dia dibukakan Allah kepada kami, ke atas kamu. Rahsia ini, rahsia isi kitab Taurat tu yang menerangkan sifat Muhammad itu benar, ada dalam Taurat. Kenapa kamu kabur pada orang beriman? Bahawa Muhammad itu memang benar, dia Rasul yang terakhir. Dan seruannya itu betul. Dengannya kelak mereka akan menghujah kamu. Nanti mereka akan gunakan hujah itu untuk mengalahkan kita esok ni ya. Iaitu mengalahkan kamu di hadapan Tuhanmu pada hari akhirat. Afala ta'qilun, kamu tak ada keberakal. Dari ayat ini jelas bagaimana ditunjukkan kesesalan hati setengah orang-orang Yahudi itu terhadap setengah yang lain. Orang Yahudi itu membalas antara mereka. Kenapa kamu kaburkan rahsia kita yang ada dalam Taurat tu katanya?
Kenapa kamu kabarkan rahsia bahawa dalam Taurat tu ada menyebutkan bahawa Nabi Muhammad akan lahir? Nabi yang terakhir ialah daripada orang Arab, namanya Ahmad bin Abdullah. Kenapa kamu kabarkan tu ada dalam Taurat apa itu? Sedangkan kami dah padam isi tu. Nanti itu dijadikannya hujah di hadapan Allah SWT. Apa kamu nak jawab? Katanya. Ditunjukkan kesalahan hati setengah orang-orang Yahudi itu terhadap setengah yang lain, yang mencuba berjinak-jinak dengan orang-orang mukmin dan mengaku telah beriman. Ada yang kata kau dah beriman, padahal pengakuan itu tak betul, itu palsu belaka tu. Perbuatan ini sangat mengesalkan hati mereka, kerana rahsia-rahsia kebenaran itu telah terbuka dan akan dijadikan hujah untuk membalikkan paku buah keras oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya di akhirat besoklah ya. Di hadapan Allah SWT. Itulah hujahnya nanti. Akan digunakan oleh orang mukmin Muhammad dan para sahabat untuk menyatakan kebenaran ajaran Nabi itu. Iaitu ada dalam Taurat. Ya. Pada hari kiamat besok Taurat yang diubah suai mereka tu boleh pakai kan? Allah terima kan? Tak terima lagi. Dia dah pakai Taurat yang sebenarnya lah. Ditunjukkan dalam Taurat tu ini. Mengatakan nanti akan lahir seorang Nabi, seorang Rasul namanya Muhammad ataupun Ahmad. Ada semua tu. Jadi ke mana nak lari orang Yahudi tu? Itu yang mereka marah sama mereka tu. Bergaduh sama mereka tu. Kenapa kamu kabur kepada orang beriman? Nanti mereka gunakan hujah itu di hadapan Allah Ta'ala katanya. Sehingga mereka terasa dapat dikalahkan. Kalau dengan hujah itu memanglah mereka kalah kerana ada bukti dalam Taurat. Kenapa kamu kabarkan dalam Taurat tu ada Robin ni? Kalau tidak dia tak tahu pun ada sebutkan kebenaran Muhammad tu dalam Taurat. Tapi kamu kabar, itu jadi itu. Apalagi mereka pernah dikatakan dengan panggilan suku Sakat Kera. Mereka saudara dikatakan dengan panggilan suku Sakat Kera, seperti yang terdahulu turunnya pada ayat kunu qiradatan khasiin. Ingat cerita orang Yahudi menangkap ikan pada hari Sabtu? Tak ingat ke? Ya. Allah larang mereka jangan nangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi hari Sabtu tu dia yang banyak penuh ikan pun. Semua ada. Ikan keli ada, ikan baung ada, ikan ruan ada, ikan toman ada. Hari Sabtu tu lah. Ikan tonsan ada. Melompat-lompat je naik. Ya. Allah larang. Tapi mereka buat juga. Lepas tu Allah sumpah mereka. Kunu qiradatan khasiin. Jadi kamu beruk yang hina. Dah jadi buruk. Ada setengah tafsir yang katakan betul-betul jadi buruk. Ada setengah tafsir yang katakan dia tak jadi buruk tapi perangai macam buruk. Salah satu. Pilihlah. Jadi kita tak tahu kerana benda ini berlaku di zaman-zaman dulu. Kita tak tahu ya. Kunu qiradatan khasiin. Maka mereka terperanjat dan berusaha menutupi keburukan mereka, lalu mengubah akan isi kitab Taurat mereka. Tetapi Tuhan telah memberitahu mereka dengan firman-Nya pada ayat 77 yang berbunyi tadi ya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahawasanya Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan? Kamu ubah isi Taurat tu Allah tahu ke tak tahu? Tahu ya. Kamu ubah isi Injil Allah tahu tak tahu? Tahu. Mana nak suruh ya. Kita belajar tauhid kau itulah. Sama Allah Taala. Ilmu Allah Taala tu semua Allah tahu. Yang nyata pun Allah tahu, yang tersembunyi pun Allah tahu ya. Yang wajib pun Allah tahu, yang mustahil pun Allah tahu, yang harus pun Allah tahu. Semua Allah tahu. Yang wajib apa? Tentang zat Allah. Kita tak tahu mana apa zat Allah. Zat ni bukan protein, karbohidrat, vitamin, itu zat makan. Zat ni arti apa? Diri Allah. Mana gaya diri Allah, mana rupa diri Allah tu kita tak tahu, tapi Allah tahu tak? Allah tahu macam mana keadaan dirinya, macam mana rupa dirinya. Ya, kita tak tahu. Kerana Allah sebut dirinya itu sebagai laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai sesuatu. Tak ada umpama sesuatu. Laisa kamitslihi, tak ada nak dimisalkan kepada sesuatu. Tak dapat nak kita bayangkan. Tak dapat nak dipegang, tak dapat nak dilihat, tak dapat nak didengar. Itu Allah, zat itu. Tapi Allah tahu diri dia.
Begitu juga yang mustahil. Allah tahu yang mustahil tu. Kita tak tahu mustahil. Benda yang tak ada. Yang menyerupi Allah bukan ada. Syarikul bari namanya. Yang menyerupi Allah. Kita tak tahu tapi Allah tahu. Itu mustahil. Lebih-lebih lagi yang harus. Tahu apa benda harus? Yang Allah jadi apa? Yang ciptaan Allah Ta'ala. Itu semua harus belaka. Matahari itu berapa jauh dari bumi kita tak tahu tapi Allah tahu. Ya, berapa kuat kekuatan cahayanya kita tak tahu tapi Allah tahu dah. Tahu. Ya, berapa umur matahari itu kita tak tahu tapi Allah tahu dah. Tahu. Itu yang harus belaka tu. Bulan Allah tahu, bintang Allah tahu. Kita banyak benar tak tahunya. Ya, setengah tu gigi dalam mulut pun tak tahu berapa batang. Berapa batang gigi dalam mulut Mat? Ya? Satu dah hilang, betul? Teka-teka boleh lah. Itu baru gigi. Kalau yang sulit-sulit lagi kita tahu. Ada berapa helai rambut di kepala. Udah tak tahu. Allah tahu dah. Allah tahu. Keliling surau ni ada berapa batang pokok? Ada berapa batang pokok? Tak tahu. Allah tahu dah. Tahu. Tu apa? Simple question lah. Kita bagi simple question. 1 campur 2 kali 3. Berapa jawab? Udah tak berani jawab no. 1 campur 2 kali 3. Berapa jawab? 9. Ya ke? Ya ke 9? Berapa tan? 7. 1 9 1 7. Yang mana betul? Mat, berapa? Berapa? 1 campur 2 kali 3. Berapa? Udah tak berani jawabnya. Berapa? 7. Mana datang 9? Kalau satu soalan tu ada darab dengan campur sekali, buat mana dulu? Ni cikgu matematik tahu. Buat mana dulu? Darab dulu. 2 kali 3 berapa? 6. Campur 1? 7. Itu jawabnya 7. Itu ilmu kita kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Ya, sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah ya. Dan aku tidak beri kamu itu ilmu melainkan hanya sedikit sahaja. Itu dia yang Allah bagi. Jadi kita tak payah act lah dengan ilmu kita ni. Lantaklah dia graduate dari mana-mana pun. Graduate University of Harvard, University Kentucky, University Texas, University London. Sikit ilmunya kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Tak payah megahlah kita dengan ilmu ada ni ya. Itu dia. Baik. Kunu qiradatan khasiin, maka mereka terperanjat. Bila dah jadi buruk terperanjat dan berusaha menutupi keburukan mereka, lalu mengubah akan isi kitab Taurat mereka. Tetapi Tuhan telah memberitahu mereka dengan firman-Nya pada ayat 77 yang berbunyi, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahawasanya Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka nyatakan. Sembunyi pun Allah tahu, nyata pun Allah tahu. Nak sorok ke mana semua Allah tahu. Yang terang pun Allah tahu, yang dalam hati kita Allah tahu semua. Zahir pun Allah tahu, batin pun Allah tahu. Seterusnya Tuhan menyatakan pada ayat 78 pula, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka itu ada yang buta huruf. Wa minhum ummiyun. Ummiyun tu buta huruf. Kalau seorang ummi, Nabi Muhammad tu ummi. Erti apa? Tak erti membaca, tak erti menulis. Itu ummi. Ummi. Bukan ummi ya, ummi. Nabi Muhammad tu ummi. Dia tak erti membaca, tak erti menulis. Sebab bila mula-mula turun wahyu, disuruh baca, apa jawabnya? Ana adri, aku tak erti membaca, kata Nabi Muhammad ya. Disuruh lagi, iqra, tak erti, ana la adri, aku tak erti membaca. Lepas tu dia peluk di Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Kamu baca dengan menyebut nama Tuhan yang menjadikan kamu. Dia pun baca. Sebut nama Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus boleh baca. Itu dia Nabi Muhammad Itu Nabi Muhammad waktu itu. Dia tak boleh, dia tak ada pergi sekolah tau. Nabi Muhammad memang tak boleh pergi sekolah pun. Ngapa Nabi Muhammad tak ada pergi sekolah? Nabi Muhammad tak ada sekolah. Dia lulus UPSR kan? Ada lulus UPSR kan? Nabi Muhammad. Ada lulus PT3 ada? Ada lulus SPM. Ada diploma. Ada degree. Apa yang ada Nabi Muhammad faham tak ada? Dia tak ada pergi sekolah. Dia ummi. Dia tak reti baca, tak reti menulis. Pasal apa? Allah tak bagi Nabi Muhammad pergi sekolah. Kalau dia pergi sekolah, kalau dia belajar, bermakna ada manusia yang lebih mulia dari dia. Siapa? Guru dia lah lebih mulia dari dia. Allah tak hendak adakan manusia itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kalau tidak, guru dia lebih mulia dari dia. Ini Allah hendak jadikan dia tu manusia yang paling mulia. Sebab itu tidak ada guru. Nabi Muhammad tak ada guru. Gurunya ialah Allah Ta'ala melalui Jibril. Manusia tak ada jadi guru daripada Nabi Muhammad. Walaupun dia tak ada apa kelulusannya. Antara guru dengan murid, siapa lebih mulia? Tuan-tuan dan puan-puan, siapa lebih mulia antara guru dengan murid? Guru lah lebih mulia. Ya ke tak? Tengok kejap ni guru ada kerusi. Murid nongok tengok guru. Ya ke tak? Guru ada ayuh. Murid nongok nunggu ayuh liur aje. Tengok guru dan sebagainya. Ini contoh ajalah. Guru lebih mulia daripada siapa? Itu sebab Imam Hanafi, raja nak pergi belajar dengan dia. Raja tu nak pergi belajar dengan dia. Kata Imam Hanafi, silalah datang katanya. Datanglah raja tu. Khalifah ni tau. Bukan raja negeri Perak, khalifah. Belajar dengan dia, datang ke rumah dia. Bawa je lah segala kursi istana dengan tahta, bawa sekali. Malulah raja nak datang. Takkanlah kursi opini bawa kursi plastik. Kawan-kawan tahta bawa. Dia pun datang, dia duduk atas tahta tu. Imam Hanafi pun duduk atas bangku dia juga. Lepas tu kata, tuanku sila turun dari tahta tuanku. Kata. Duduk atas lantai. Kata. Jadi raja tu malu-malu Allah. Turunlah dia, duduklah dia bersila atas lantai. Di bawah bersama dengan penuntut-penuntut yang lain. Udah habis mengaji, dijamulah Imam Hanafi tu kepada raja. Sebenarnya raja tu bila rombongan yang bawa jamuan tu, mereka pergilah ke bilik jamuan. Raja tadi pun duduk atas lantai juga, tak berani nak duduk atas bangku. Kata Imam Hanafi, tuanku, sila duduk atas takhta tuanku. Kata dia raja tu, tadi masa aku mengaji tu, kamu suruh aku duduk atas lantai. Sekarang kamu suruh aku duduk atas takhta, mengapa? Kata. Apa jawab Imam Hanafi? Masa tadi saya guru, tuanku murid. Antara guru dengan murid, siapa mulia? Guru lagi mulia daripada murid. Sebab itu, patut arahkan tuanku duduk atas lantai. Sekarang ni, tuanku raja, saya rakyat. Tuanku raja, patik rakyat. Antara raja dengan rakyat, siapa mulia? Raja lah lebih mulia. Sebab itu tuanku duduk atas takhta tuanku, patik duduk di bawah. Nampak? Sebab itu Nabi Muhammad tidak dibenarkan oleh Allah untuk pergi ke sekolah. Sebab kalau dia pergi sekolah, tok guru dia lebih mulia dari dia. Ini tak ada siapa yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Itu sebab Nabi Muhammad itu dipanggil apa? Akmalan nas. Apa arti akmalan nas? Sempurna manusia. Tak pernah baca kat akmalan nas ni. Mana dia pakar-pakar berjanji ni? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas. Tak pernah dengar ke? Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesempurna manusia. Akmalan nas, zatin wa khuluqin wa sifatin saniyah. Sama ada dari segi zatnya, dari segi akhlaknya, dan dari segi sifatnya adalah paling-paling sempurna.
Sebab itu Nabi Muhammad tu orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna mengatasi manusia-manusia yang lain. Ya. Dalam sejarah orang yang paling handsome siapa? Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad setara dengan Nabi Yusuf, tahu? Setara dengan Nabi Yusuf. Ya, baca dalam saja itu boleh jumpa. Siapa yang paling sedap suara dalam sejarah? Siapa yang boleh sedap suara? Nabi Daud. Ya, bukan Daud Kilau. Nabi Daud paling sedap suara. Tapi rupanya tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih sedap daripada suara Nabi Daud. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Besok kalau dapat masuk syurga lah. Harap-harap kita dapat masuk syurga. So ya, di dalam syurga besok Allah kumpulkan semua ahli-ahli syurga tu, kemudian dipanggil nabi-nabi dan rasul-rasul. Mula-mula diperintahkan Nabi Musa untuk membaca daripada kitab Tauratnya. Dia pembaca. Biasa ajalah, tak ada apa-apa. Kemudian dipanggil pula Nabi Isa untuk membaca kitabnya yang diberi Allah, namanya apa? Injil. Dia pun baca, tak ada apa-apa. Kemudian dipanggil pula Nabi Daud membaca apa? Membaca Zabur. Punya ada sedap suaranya. Ya, kita ni tenggelam dalam kerinduan kepada Nabi Daud. Itulah yang boleh saya ungkapkan macam mana menyatakan kemerduan suara Nabi Daud ni. Sedap benar. Sampai kita tak sedarkan diri, seronok benar. Ya. Kemudian dipanggil pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh membaca kitabnya daripada surah Al-An'am. Nabi Muhammad pun baca. Rupa-rupanya suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Itu sebab Nabi Muhammad tu orang yang paling sempurna sekali. 70 kali ganda. Bukan 30 tau, 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Sedangkan suara Nabi Daud tu terkenal dengan kemerduannya. Begitulah. Kerana dia adalah manusia yang paling sempurna. Ini boleh dapat kitab namanya Sirus Salikin. Cari kitab namanya Sirus Salikin. Next question. Next question apa kita? Apa soalannya? Mana nak dapat kitab tu? Mana dapat? Di kampus. Ya. Di kampus tu ditutup. Kitabnya kalau ndak yang ruminya kena beli 4 buah. Jawi 2 buah aja. Ya. Kejawi 2 buah aja. Tak tahu ke, kena datang baru tahu. Kena telefon dulu. Kena telefon dulu baru tahu ya. Memang tutup aja pun ya. Gini hari lagi banyak tutupnya. Atau tak sempat saja. Macam mana? Itu dia. Habis cerita tu. Ini cerita Nabi Muhammad tadi ya. Allah tahu ya. Seterusnya Tuhan menyatakan pada ayat 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka itu ada yang buta huruf. Ya, tiada yang mereka tahu isi kitab Taurat itu selain perkara-perkara bohong, dongeng-dongeng. Itu sebab mereka suka ngubah kitab Taurat tu. Kerana ramai di antara orang Yahudi itu yang buta huruf. Jadi dia mau ubah-ubah, percaya ajalah. Ya. Dongeng-dongeng belaka. Tak lain mereka itu hanya dalam keraguan-raguan. Marilah kita sedikit selidiki kandungan ayat-ayat ini. Sambil kita sesuaikan hal keadaan kita dewasa ini. Semoga menimbulkan keinsafan dan kesedaran. Meskipun ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi pada zaman Nabi, tetapi kesannya atau sindirannya akan mengenai pula kepada kita umat Islam. Umat hari ini terkena juga. Walaupun khusus ayat ini dituju kepada kaum Yahudi. Tapi sekarang ni kena tak kita? Kena. Jadi sebab itu yang kalau ada dalam Quran tu dia relevan dalam semua masa. Tak ada pula kata dia relevan dalam zaman Yahudi aja tak. Setiap masa sampai hari kiamat tu. Itu sebab bila sebut walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum tu untuk sepanjang zaman. Walaupun dituju kepada orang Yahudi ya.
Begitu juga wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ada ustaz-ustaz yang katakan ayat ni dituju kepada orang Yahudi dan orang Bani Israel saja. Artinya tak ada kena-mengena dengan kita. Sebenarnya ada kena-mengena ke tak? Ada kena-mengena. Walaupun pada asalnya asbab nuzulnya memang ditujukan kepada orang Bani Israel. Tapi oleh kerana dia ada dalam Quran, Quran tu sesuai untuk siapa? Untuk semua manusia, ya. Dia ada dalam Quran. Kalau tak sebut dalam Quran, tak ada apa dalam Quran. Jadi dia sesuai untuk benda. Sampai bila? Sampai bila? Sesuainya sampai hari kiamat. Tahu apa katanya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia jadi orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Quran, maka orang itu jadi orang yang zalim. Ayat lain yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka orang itu jadi orang yang fasik. Dia ketiga-tiga ni, kafir, zalim, fasik. Ketiga-tiganya ahli neraka belaka. Siapa ndak? Ya. Bila ditanya tentang itu, ada ustaz yang kata ini untuk orang Bani Israel sahaja. Kalau untuk orang Bani Israel tak ada masuk dalam Quran pun, ya. Dia untuk semua manusia. Tak kira Bani Israel ke, orang Nasara ke, orang Hindu ke, orang Buddha ke, orang apa sajalah, asal namanya manusia. Relevan lah ayat ni, ya. Ini pun begitu juga. Meskipun ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi pada zaman Nabi, tetapi kesannya atau sindirannya akan mengenai pula kepada kita umat Islam. Ada pepatah Melayu yang mengatakan pukul anak sindir menantu. Itu dia. Sampai pepatah Melayu pun ada sebut dalam tafsir, ya. Pukul anak sindir menantu. Tentulah kita telah maklum apa artinya pepatah ini. Maka kiasan-kiasan, tamsil, ibarat dan sindiran-sindiran yang bertubi-tubi ditujukan kepada kaum Bani Israel dimisalkan ibarat anak. Macam nak pukul anak lah, tapi sebenarnya sindir menantu. Bukan untuk Bani Israel saja tu, untuk kita pun sekali. Itulah ibaratnya. Dan umat Islam sebagai menantu. Adakah umat Islam tidak turut merasakan sindiran itu? Tak terasa ke? Jika pekertinya serupa dengan pekerti kaum Bani Israel. Kalau perangai macam perangai Bani Israel, tak terasa ke juga? Tak kira, sebab Allah sebut wa malam, barang siapa tidak. Siapa tak kira lah. Orang Bani Israel ke, orang Yahudi ke, orang Hindu ke, orang Kristian ke, tak ada, semua masuk itu. Ada sindir menantu. Semua terkena. Jadi kalau di antara orang-orang Yahudi itu ada yang ummi, artinya yang buta huruf, iaitu yang tidak mengetahui isi kitab, melainkan orang yang amani, yang saja orang yang perkara-perkara bohong aja. Dia main bohong aja, dongeng-dongeng belaka. Dia tak tahu benda itu dongeng, tak tahu benda itu bohong dan sebagainya, maka tak luput akan terdapat juga golongan yang seperti itu di dalam masyarakat Islam. Kalau orang Yahudi ada yang buta huruf, orang Islam ada tak buta huruf? Ada ke tak ada? Ada. Orang Yahudi percayakan dongeng-dongengan, orang Islam percaya tak dengan dongeng-dongengan? Percaya tak? Kalau tidak, takkanlah lari ajaran sesat seperti Millah Ibrahim, lagi ayah Pen, lagi Rasul Melayu. Ada tak Rasul Melayu? Di Selangor tak ada Rasul Melayu. Siapa? Tuhan Harun. Betul. Bini sampai 10. Bini 10 tau. Dan 10. Dia menafsirkan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Apa dia? Nikahilah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka, dua-dua, tiga-tiga. 2 campur 3 berapa? 2 campur 3 berapa? 5. 4. 5 campur 4 8 kan? Ya.
5 tambah 4 berapa? 9. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 9. Wa in haftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak boleh berlaku adil, cukup dah satu bagi kamu. 9 campur 1 berapa? Itu yang dia bini 10 tu. Ada pengikut tu. Siapa tak? Siapa tak tafsir ayat macam ni? Angkat tangan. 10 bini. Ya. Pasal ada golongan-golongan. Bukannya orang Yahudi saja, bukan orang Nasrani saja. Orang Islam pun itu. Kalau tidak takkanlah laku dia macam tu. Ya. Artinya orang-orang yang menerima tu, mana kita tadi. Jadi jikalau di antara orang Yahudi itu ada yang ummi, kata Tuhan, iaitu yang tidak mengetahui isi kitab, melainkan yang amani saja, yakni yang perkara-perkara yang bohong saja, dongeng-dongeng belaka, maka tak luput akan terdapat juga golongan orang seperti itu di kalangan masyarakat Islam. Ya. Ummi diambil dari bahasa Arab dengan perkataan apa? Ya. Artinya ibu atau mak. Amani artinya orang yang keemak-emakan. Dia bergantung pada mak aja. Yang tak mahu bercerai dengan mak, tak mahu berpisah dengan ibu, sehingga besar, terpatuh dengan tidak berpelajaran. Dia bergantung pada maknya je. Tak ada pelajaran, tak ada tahu baca, tak tahu menulis. Hanya mak kata apa ni dia pun ikut. Mak kata jangan dia pun tak buat. Dia ikut cakap mak aja. Macam itulah orang yang ummi, ya. Tidak sekolah. Lalu digelar oleh orang zaman sekarang orang yang buta huruf. Tak kenal huruf. Itu buta huruf lah. Adik besar bertanya pun tak kenal. Itu namanya buta huruf. Agama Islam tidak menyuruh umatnya menjadi ummi. Tak ada. Islam banyak menyuruh kita apa? Menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu diwajibkan ke atas setiap muslim lelaki dan muslim perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu ilmu daripada buayan sehingga ke liang lahat. Udah masuk dalam kubur dia ajar lagi. Tahu? Kita dah masuk dalam kubur, ada tak orang ajar dah kata? Ada tak? Wahai Haji Ibrahim, sebut marah-marahnya. Wahai Haji Ibrahim, ketahuilah kamu bahawa mati itu benar. Ada pernah dengar tak? Dalam seksa kubur itu benar, kebangkitan itu benar, alam mahsyar itu benar. Lagi, hisab itu benar, meniti siratal mustaqim itu benar, syurga dan neraka itu kesemuanya adalah benar belaka. Tak pernah dengar kan nanti akan datang kepada kamu 2 orang malaikat. Kamu hendaklah jangan berasa takut, jangan berasa gentar kerana mereka adalah makhluk seperti kamu juga. Jawablah dengan lidah yang fasih apabila ditanya oleh mereka. Mereka akan bertanya kepada kamu 3 kali, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka. Maka kamu jawablah dengan lidah yang fasih. Dia ajar nak kubur tu. Padahal dah mati apa dia ajar. Tapi dia ajar juga. Itu Islam menitik beratkan penuntutan ilmu. Walaupun hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Utlubul ilma walau bisin. Ini dipertikaikan oleh setengah ulama. Ini hadis palsu katanya. Tapi saya tak. Kerana ada kata Imam Ghazali, hadis ini kita ikut ada. Saya lebih percaya kepada Imam Ghazali daripada ulama-ulama moden sekarang ni. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kata dia Nabi. Zaman itu ada tak orang pergi negeri Cina? Ada yang mengatakan palsu tu. Itu soal lain. Menandakan bahawa Islam memang menitik beratkan menuntut ilmu. Jangan kita biarkan majlis ilmu tu berlalu begitu saja. Jadi Islam tidak menyuruh umatnya menjadi ummi, menjadi buta huruf, tak ada. Malah menyuruh pandai. Suruh kita pandai. Islam tak akan kita tu pandai. Mencari pengalaman, belajar, menuntut dan bersekolah. Walaupun Nabi tak ada sekolah. Itu bukan sunnah ya. Nabi tak ada pergi sekolah tu jangan kata itu sunnah. Itu bukan sunnah. Yang sunnahnya dia belajar. Itu sunnah betul ya. Nabi belajar pada siapa? Daripada Allah.
Melalui Jibril ya. Itu sunnah. Yang sunnah tu janggut, itu sunnah ya. Sorban itu sunnah. Tak pergi sekolah bukan sunnah ya. Jangan pula aku nak ikut sunnah Nabi, aku tak nak pergi sekolah. Pakai bingung tu ya. Jadi apa? Belajar, menuntut dan sekolah. Perhatikanlah wahyu Tuhan. Tengok wahyu yang mula-mula apa? Yang turun apa? Iqra. Bacalah. Jadi Islam menggalakkan kita supaya banyak membaca. Ya. Yang mula-mula diturunkan berbunyi Iqra, artinya bacalah. Dengan sendiri dapat dipaham bahawa membaca juga menulis adalah salah satu faktor yang penting bagi kehidupan sesuatu umat. Dan itulah pokok utama sebagai alat pencari ilmu pengetahuan. Dia suruh tulis, suruh baca. Sebab dalam Islam, kalau kita ada buat perjanjian, ada tak penulis? Ada tak jadi saksi? Ya? Kalau ada apa-apa perjanjian, ada juru tulis, suruh jadi saksi. Jadi maknanya tulisan tu adalah penting dalam Islam. Kalau nak minjam, orang nak bagi kita duit, ada tak? Suruh buat perjanjian. Jadi perjanjian tu dengan bertulis. Gitu dalam Islam, tak ada pula nyuruh. Tak apalah komen, tak usahlah. Perjanjian maulud aja udahlah, tak ada. Dia suruh buat perjanjian bertulis. Sebab dalam Islam nak tidur tu buat. Tulis wasiat dulu, sunat tau. Sebelum tidur tulis wasiat dulu. Ada buat tak? Tulis wasiat malam ni. Letak bawah bantal. Kepada isteriku, sekiranya aku sudah tiada di dunia ini, maka harta ini bagi-bagilah pada sekian di faraid. Tulis wasiat. Ya. Nakkan tahan, tak ada renyuk, apa buat? Sudah tulis di wasiat tu, apa buat? Laminate lah. Tahu laminate? Di mana nak laminate? Di mana nak laminate, Mat? Kampung. Betul letak bawah bantal. Atas medang tutup juga tu. Latih anak-anaknya tu. Nak gambar tu. Ya? Tak ada laminate dia? Cari di kedai lain banyak. Ya? Okey ya. Itu dia. Baik. Jadi Islam memang mengamalkan supaya kita menuntut ilmu ya. Baca dalam kitab Imam Ghazali itu. Gunung 7 namanya. Gunung yang pertama yang mesti kita lepasi ialah gunung ilmu. Ada 7 gunung. Yang mula-mula sekali mesti lepasi gunung ilmu. Nak ada ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Nak ada tu. Fardu ain tu ya. Lepas itu baru gunung tawad. Dah ada ilmu baru tawad. Lepas tawad tu baru kita cari belajar apa benda-benda yang menghalang kita daripada beribadat. Namanya halangan. Dipanggil awa'id. Awa'id. Yang menghalang. Dan sebagainya. Itu dia pentingnya ilmu dalam Islam. Tetapi meskipun sudah tahu membaca, sekiranya hasil pembacaannya hanya merupakan amani. Amani ini artinya apa? Artinya teka-teka aja. Angan-angan aja. Artinya apa? Merupakan saduran saja. Omong-omong, pembohongan saja. Itu amani. Hanya yang merupakan kulit semata, merupakan saduran, khayal, angan-angan, khurafat, atau hasil pembacaan yang hanya percaya kepada teori saja. Dalam Islam ni bukan semua teori aja. Teori ada, tetapi bukan semua bergantung kepada teori. Kadang-kadang tak logik pun ada. Adalah hukum Islam yang tak logik? Ada tak? Ada. Tak dapat kita fikirkan mengapa Allah datangkan hukum seperti itu. Pasal apa Allah haramkan makan babi? Cuba jawab. Mengapa Allah haramkan makan babi? Tak boleh kita fikir. Sedangkan babi itu banyak tak gunanya untuk manusia? Babi itu banyak tak gunanya untuk manusia? The animal is very useful to human beings. Yes or no? Dagingnya boleh dimakan. Lagi? Tulangnya boleh apa? Tulangnya boleh apa? Boleh buat sup. Sup apa? Sup tulang tak ada. Sup apa? Sup gearbox. Ya, tulang babi tu boleh buat sup. Sup gearbox. Lagi? Lemaknya boleh buat apa? Gelatin.
Lemak babi tu boleh buat gelatin. Gelatin tu boleh guna apa? Boleh guna apa? Gelatin tu apa gunanya? Untuk pengawet, untuk buat shampoo, untuk buat sabun, untuk buat ubat gigi, untuk buat kapsul ubat. Banyak benda gunanya tau. Tu gelatin. Dan gelatin yang paling murah dan paling banyak dalam pasaran ialah daripada lemak babi. Ya. Lagi, kulitnya guna tak? Guna mat? Kulitnya guna tak? Apa gunanya? Buat keropok punya dah rangup kerong ya. Lagi, perutnya guna tak? Sate, betul. Lagi apa guna perut? Perut babi tu apa guna? Untuk buat sausage. Pandai pun tu perut babi. Malahan bulunya pun berguna. Guna tak bulu babi? Berguna. Tapi Allah haramkan mengapa? Don't ask, simply follow. Ada yang apa? Yang dalam Islam ni tak payah kita selidik-selidik, tak payah kita bahas-bahas, tak payah kita kaji-kaji, ikut aja. Kerana itu tanda orang beriman. Ya, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu apabila diseru mereka kepada Allah dan Rasul untuk melaksanakan hukum hakamnya, maka mereka berkata, kami dengar dan kami patuh. Bukan kami dengar nanti fikir dulu. Kami dengar kena logik ke tak logik. Tak ada. Ya, Islam is not all about logic. Something we can we can consider logic, but some certain things you don't have to refer to your logical thinking. Ya. Ikut aja apa aja dalam Islam ya. Tidak. Bukan semuanya, bukan langsung tak ada logik. Kena ambil kira dengan logik, tapi bukan semuanya diambil kira dengan logik. Ya, bukan macam orang kafir. Orang kafir dia nak logik dulu baru diterima. Baik. Hanya yang merupakan kulit semata-mata, merupakan saduran, khayal, khurafat. Khurafat ni dibuat atas nama Islam tapi tak adalah Islam. Itu namanya khurafat ya. Atau hasil pembacaan yang hanya percaya kepada teori saja, namun korang percaya kepada praktikal dan praktikal. Kemudian percaya bahawa hukum-hukum Allah itu telah sedia ada, tetapi masih ragu-ragu. Dia tahu hukum Allah itu ada tapi ragu-ragu. Masih kurang yakin hukum-hukum itu boleh dijalankan atau diamalkan. Ya ke boleh ke tak boleh ke hukum Allah tu. Ragu-ragu dia. Kalau kita laksanakan macam mana? Ya. Padahal ada yang melaksanakannya tak ada apa-apa pun. Brunei melaksanakan hukum Islam. Ada apa-apa pada Brunei? Hari-hari dibelasah oleh orang barat tahu. Orang Amerika, orang England, orang Perancis, orang Itali semua membelasah Brunei. Don't come to Brunei. Let the country go bankrupt ya. Ya, pasal apa? Dia nak melaksanakan hukum hudud. Sudah terlaksana pun. Tapi Allah lebih berkuasa daripada orang-orang barat. Sekarang ni ekonomi Brunei makin meningkat ke makin merosot? Tuan-tuan dan puan-puan, meningkat ke merosot? Meningkat. Brunei telah bertemu dengan 7 telaga minyak. 7 buah telaga minyak yang boleh bertahan selama 600 tahun. Minyak ni komoditi yang tak boleh nak dinafikan. Ya, dia sangat diperlukan oleh seluruh dunia. Kamu nak pulau pun boleh pulau minyak kan? Boleh pulau kan minyak? Boleh boikot minyak? Tak boleh nak boikot minyak. Itu Brunei sekarang ya. Walaupun seluruh negara barat tu mencemuhnya, menghinanya, tapi mereka tetap melaksanakan hukum Islam. Ya, who am I, kata Sultan Brunei. Who am I to to deny? Who am I to deny the concept of Islam in Brunei? Ya. Siapa saya ni untuk menghalang pelaksanaan hukum Islam di Brunei? Ya. Itu dia Brunei. Ini bukan politik ni, ini kenyataan ya. Ini kenyataan yang semua orang kena terima. Sedangkan orang kafir tu apa? Wa inhum illa yadhunnun, katanya. Mereka tak yakin aja. Kerana mereka inilah yang dikatakan oleh Allah, wa inhum illa yadhunnun. Artinya tidak lain dan tidak bukan, mereka itu hanya dalam keraguan-raguan. Seterusnya dalam ayat 79.
Apa panjang mana tu? Apa mat panjang mana? Udahlah tu. Ya. Saya dah ngajar kejap ni 1 jam 4 minit 2 saat. Ya. Udahlah tu. 79 akan datang kita baca insya-Allah ya. Okey.